Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anda semua dan selamat petang. Okey, kita berjumpa lagi kita dalam sesi live di Facebook page Apkovi Zulkarnain. Okey, di mana saya akan berkongsikan kepada anda 3 kali sehari iaitu pagi, petang dan juga malam. Okey, saya akan buat live untuk berkongsikan kepada anda cara macam mana kita ataupun saya buat sharing macam mana cara anda boleh mempertingkatkan you punya business. Okey, okey, boleh ke boleh? Siapa faham kat sini? Okey, cuba komen dulu siapa adakah suara saya ni jelas dan visual saya adakah anda boleh nampak dengan clear. Okey, kalau boleh nampak dengan clear dan jelas suara saya nak anda komen dulu. Okey, komen kat situ jelas, okey? Dan saya nak juga anda ready. Anda komen ready dekat situ. Okey, kalau siapa yang dah ready kan, mungkin anda juga boleh share apa aktiviti anda petang ni kan. Mungkin ada yang uh, berada di office kan, mungkin on the way nak balik rumah ataupun mungkin dia sedang tidur. Kan, tapi anda tak. Saya ucapkan tahniah kepada anda sebab anda memilih untuk berada dalam sesi live petang ni, berada dalam sesi live yang kita panggil macam untuk kita sama-sama belajar. Okey, sama-sama belajar macam mana kita nak improvekan kita punya kehidupan. Okey, boleh ke boleh? Okey, baik. Okey. So, petang ni kan, saya just nak cerita, saya just nak berkongsikan dengan anda kan. Petang-petang ni kita nak more on ourselves dulu sebab business ni yang drive, yang menjadi pemandu yang memandu, membawa business kita tu adalah kita. Kan, kalau kita sendiri, okey, dan kita nak kena tengok pula komponen kita ni, okey, kita punya komponen ni kat mana yang akan menjadi yang menjadi pencetus kan, benda yang paling penting, benda yang paling membuatkan kita akan bergerak dan bergerak. Apakah benda tu? Okey, so benda yang akan membuatkan kita bergerak adalah bila kita mempunyai mindset yang betul. Okey, saya banyak kali teringat mentor saya beritahu, dia kata, Apkovi, semua benda bermula daripada sini. Okey, semua benda bermula daripada sini. Semua benda Allah Ta'ala beri kita ilham, berikan kita pemikiran, berikan kita kecerdikan, akal. Okey, dia terletak akalnya kat sini. Okey, so bila kita kat sini ni betul-betul clear, jadi lebih senang untuk kita nak buat satu keputusan untuk kita nak bertindak. Okey, masalahnya okey kat kepala sini, kat kepala otak kita ni yang sangkut sebenarnya. Okey, saya banyak kali yang berjumpa dengan orang yang selalu tanya, boleh ke yang saya buat? Boleh ke? Kan, jadi ke? Memang sure ke ni? Selalu macam tu. Okay, even kita pun masa kita sekolah dulu, ingat tak saya nak bercakap tentang yuran dan juga persekolahan. Okay, so ada tak masa kita sekolah dulu, ada tak mak bapak kita tanya, okay, ditanya guru masa nak daftar kita masuk Dika, cikgu, adakah anak saya akan berjaya menjadi engineer, ahli muzik, lawyer ataupun sebagainya? Ada tak mak bapak kita tanya macam tu? Kan? Kan? Ada ke cikgu tu pula kata confirm, okey, confirm tadika kita ni akan membawa anda menjadi seorang pemimpin masa depan. Kan? Cuba komen kat situ. Cuba komen kat situ, kau rasa ada tak mak bapak kita ada buat macam tu? Okey. So bila mak bapak kita hantar kita sekolah pada satu masa dulu kan, dia dah memang decide, dia dah buat satu keputusan yang tak apa, anak aku sekolah je dulu kan, dengan ilmu, dengan bimbingan cikgu dia ni, insya-Allah dia akan jadi orang yang bagus, berguna satu hari nanti kan. Dia terus let go macam tu je. Tapi saat bila kita dah besar, kita nak masuk kelas seminar bisnes, okay, kita tanya pula, boleh ke? Kalau tak jadi kan nanti macam mana kan, nanti kita fikir, kita asyik fikir tak jadi je. Okay? Semuanya bermula daripada sini sebab minda kita dah corrupted, tercemar, okay? Contaminated, kan, tercemar dengan banyak sangat tengok benda yang negatif sometimes kan. Sometimes kita tengok cerita Melayu, kan, kaya jahat, orang kaya banyak duit, menindas, kan, membuli orang miskin kan. Kita lama-lama minda kita ni akan jadi corrupted. Dia tercemar dengan benda-benda yang alah tak elok lah kaya. Okay? Kaya ni akan membuatkan kita jahat, duit ni akan buatkan kita jahat. Kan, itu yang selalu benda yang berlaku kepada kita sebab kita tak jaga kita punya mind kita. Kita banyak sangat tengok benda-benda yang gagal,
benda yang tak jadi, menyebabkan akhirnya minda kita ni asyik bertanya soalan, boleh ke okey, dalam hati dia jadi macam risau, dia jadi macam tak tenang, jadi tak tentu arah, okey, sebab dia tak dia dah tercemar dengan banyak benda. That's why benda tu pada saya satu benda je dulu saya pun macam tu juga. Okey, sebab kita dah didendangkan macam tu kan. Kita dah selalu tengok benda yang macam tu daripada kecil. Jadi kita kena berubah. Kita kena cari satu circle, satu environment baru. Kita mesti berubah. Okey, 2022 ni jadikan dia satu tahun untuk dia nak berubah. Okey, untuk kita betul-betul sukses. Okey, clearkan minda, mulakan dekat sini dulu. Banyakkan doa. Okey, kan semua benda pun doa pun at least even doa pun dia bermula daripada sini dulu. Okey, apa benda yang kita fikir tu kan doa, kan? Apa benda yang kita rasa dalam hati pun doa, apa yang kita sebut pun doa. Okey, asyik sebut tak ada duit lah, susah lah, payah lah, kan? Selalu macam tu. Jadi menyebabkan apa yang kita lakukan semua jadi macam serba-serbi tak kena. Sebab minda kita, bila minda kita fikir tak boleh, dia akan menarik semua benda yang tak boleh datang kepada kita. Okay? Sebab minda kita ni ibarat macam magnet. So that's why lah kenapa dalam hidup ni manusia perlu bayar dua jenis yuran. Kan? Banyak sangat manusia yang hidup kita memang kena bayar yuran. Okay, masuk toilet yuran dia berapa sen. Cuba korang teka sikit. Kan? Korang kena bayar yuran juga. Kan? Ada 20 sen, ada 50 sen. Kan? Kalau kita pergi tempat yang mahal sikit, apa? RM2. Kan? Itu benda yang berlaku pada ramai orang. Jadi saya pun, kita sendiri pun banyak benda yang kita buat kena bayar yuran. Okey. So tapi yuran tu ada dua jenis. Kan, yang anda perlu ketahui dan anda wajib tahu, yang anda wajib untuk buat pilihan dan pilihan anda adalah betul. Kan, apa sahaja pilihan anda buat tu dua-dua betul. So setiap manusia ni tak sama. Kan, manusia ni design ni dia tak sama. Kan, dia berbeza. Okey. Okey. So sebelum saya nak start tu, anda nak belajar ke nak belajar? Okey, jadi kalau anda nak belajar, cuba komen kat situ nak belajar. Saya nak bagi hadiah saya nak berikan hadiah kepada anda secara percuma. Okey. Okey. Kejap lagi saya nak berikan anda hadiah. Okey, hadiah ni, dan insya-Allah hadiah ni sangat-sangat power gila. Okey, boleh ke boleh? Okey, so apa yang anda kena buat adalah anda kena insert ataupun kena buat satu installation kepada minda kita, supaya kita sentiasa berfikir benda-benda yang baik. Okey, sentiasa fikir benda yang yang positif. Okey, jauhkan benda-benda yang negatif. Okey, contoh yang saya bagi, kalau anda nak capai target ataupun nak beli rumah, okey, walaupun tak mampu lagi, anda pergi, kita panggil dia lawati impian. Okey, pergi lawat impian kita. Pergi lawat impian anda setiap hari, lalu kat situ. Kalau boleh, kalau nak senang lagi, tampal satu gambar. Okey, tampal satu gambar, print satu gambar, dah tampal, hari-hari tengok benda tu. Okey, kita buat installation dulu kepada diri kita, kepada minda kita. Okey, masukkan aku nak. Kadang-kadang otak tu dia terlayan juga kan. Kalau kau tak boleh macam mana? Lawan balik. Kan, tak guna kau cakap kau tak boleh. Kan, so kena lawan, minta doa kepada Allah supaya kita boleh lawan suara tu, bisikan tu, syayatin kan. Baca doa sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim kan. Banyakkanlah berdoa, sebab suara kecil tu yang akan menghasut kita tu memang tak boleh nak elak. Okey. Kan, even orang berjaya pun ada dia punya, we call it suara budak kecil. Kan, sama je. Millionaire, billionaire pun ada juga dalam diri dia orang. Okey. Tapi apa yang bezakan dia dengan kita adalah, ataupun apa yang bezakan orang yang berjaya dengan orang tak berjaya adalah, orang berjaya dia mampu nak lawan diri dia sendiri. Okey. Manakala orang yang tak berjaya pula, dia bila ada satu masalah, dia akan macam give up, senang nak putus asa. Okey. Boleh ke boleh ni? So itulah kita nama improvement. Okey. Okey. Sekejap. Okey, sekejap. Ya. Okay, please tolong share. Please tolong share video ni. Saya nak anda tolong share supaya ramai orang dapat manfaat. Ramai orang mungkin dalam keadaan dia sedang kelemasan, kan? Lemas, rimas, stres, tertekan hidup dia sebab masih lagi tak boleh nak ubah hidup dia, tak boleh nak improve business, kan? Sebab ada tersangkut lagi ni kat sini. Okay,
Okay. Sebab ada tersangkut lagi dekat sini ni. So jangan lupa tag kawan-kawan anda. Tolong sharekan live ni kepada banyak kawan-kawan anda semua. Okay. Boleh kita sambung topik kita sebelum kita nak mulakan kerja. Kan kita dah separuh hari kan. Hari ni dah separuh hari, dah sampai ke petang ni. Adakah pagi tadi anda dah buat yang terbaik kan? Kalau tak buat yang terbaik petang ni, cuba bila dah habis dengar live saya ni, cuba untuk buat yang terbaik lagi daripada petang ni sampai ke malam. Sebab pagi tadi kita dah buat yang tak terbaik. Okey, tu kalau orang yang dah buat terbaik pula, okey bagus, teruskan sampai malam, sampai kita tidur, dan pagi esok bangun buat lagi yang lebih baik daripada hari ni. Okey, boleh ke boleh ni? Okey. So kita kena perbaiki kita punya mindset kita juga. Okey, banyak benda bermula daripada mindset. Okey, so saya nak bagi tahu dua jenis yuran tu. Siapa nak belajar tu, sila komen saya nak belajar. Okey, dan terus klik butang share. Okey, terima kasih kepada anda share. Mudah-mudahan bila kita share ni kan, orang akan dapat kebaikan kan. Dia macam tersedar daripada lena dia tu. Dia macam tersedar daripada lemas hidup dia. Mudah-mudahan dia dapat satu kesedaran. Dan Alhamdulillah kita pun akan dapat manfaat daripada apa yang dia telah lakukan perubahan dalam hidup dia. Especially kepada orang yang penting, orang yang dia sayang, orang yang dia love one. Okay, itu benda-benda yang kita harapkan berlaku, insya-Allah. Kita doakan. Okay, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita pun akan dapat apa manfaat daripada apa yang kita lihat, kita tengok, kita sebarkan kebaikan. Okey, itu misi kita dalam bisnes kita. Okey, terima kasih kepada anda yang share. Okey. So dua jenis yuran yang kita kena bayar adalah sebab dalam hidup bila kita buat satu keputusan bila kita buat satu keputusan nak buat satu benda, dia akan jadi dan dia akan dapat keputusan sama ada dia berjaya ataupun gagal. Okey, dia ada dua. Okey, so sama juga bila kita bayar yuran, okey. Sama juga bila kita bayar yuran sekolah kan, sama ada dia berjaya ataupun dia gagal dalam benda tu. Okey. So dalam hidup kita ni kalau kita gagal melakukan pengurusan yang betul ataupun tindakan yang betul, dia akan menghasilkan sesuatu impact yang akan menghasilkan impact yang mempengaruhi masa depan kita. Kan kadang-kadang kita ni terlalu jimat duit untuk tambah ilmu, untuk belajar kan. Okey. Kita rasa macam kita dah cukup. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah perfect. Alah, aku dah lama berniaga, aku dah 10 tahun, 20 tahun berniaga kan. Okeylah. Kan, tapi berapa sale? Kan, sale adalah 10,000 sebulan kan. 2-3,000 sebulan kan, kedai makan. Kan, kalau berniaga 10 tahun kan baru dapat 2-3 ribu, tak berapa bagus. Sebab okey, dia punya jualan dia ataupun pencapaian tu terlampau sangat sedikit. So kalau kita dapat banyak kan, lebih banyak orang kita boleh lebih banyak orang yang kita bagi manfaat ke situ. Kan kalau dia kerja kan, kalau dia kalau dia dah berniaga berapa tahun, dah lama tapi masih lagi di bawah 10,000, itu sebenarnya tak bagus. Okey, dengar ni. Okey. So kepada anda tolong jangan lupa sharekan live ni kepada kawan-kawan anda apa semua, okey, supaya dia sama-sama dapat belajar. Okey. So kalau kita mengambil langkah untuk tak nak ada guru, tak nak belajar, tak nak ada ilmu, maka kita akan bayar satu jenis yuran. Okey, saya panggil dia yuran kebodohan. Okey, yuran ni dia akan membuatkan kita menanggung banyak kerugian. Dan siapa yang kita bayar? Kan, biasanya sometimes kita akan bayar kepada orang yang kan, sometimes bila kita tak ada ilmu, kita kena tipu dengan orang, kita kena tipu dengan supplier, kita kena tipu dengan business partner, kan. Itu benda-benda yang akan berlaku bila kita mengambil keputusan untuk tak nak bayar yuran untuk ilmu. Makanya terpaksalah kita bayar yuran kebodohan, kan. Saya pun pernah juga ditipu supplier, saya pun pernah juga ada business partner kan. Bila kita order barang tak sampai kan, tu benda-benda yang berlaku dalam hidup sebab kita konon-kononnya nak jimat. Okey, itu maka kita panggil nombor satu tu, kita panggil dia yuran kebodohan. Dan yuran kebodohan akan dapat kepada orang yang tidak sepatutnya
uh, dapat kepada orang yang tidak sepatutnya kan. Mungkin main tipu, main kotor kan. Mungkin nak buat marketing guna Facebook ad kan, tapi tak nak belajar. Kan. Main hentam je, main tekan button je kan. Itu merupakan salah satu penjudian sebenarnya tanpa anda sedar. Kan. Okey. Dan satu kebodohan lah, sebab kita main hentam je, kita tak tahu apa benda yang kita buat sebenarnya. Kan, even kita tak tahu pun apa yang kita buat. Kan, ni tekan apa, tekan butang apa ni. Kan, boost post kan, banyak sangat. Okey. So tak naklah macam tu, kan. Siapa pernah mengalami keadaan macam tu? Siapa rasa kat sini dalam hidup dia, dia pernah bayar yuran kebodohan, yuran yang tak bijak pun. Kan. Dan menyebabkan hidup dia, life dia jadi tak senang juga. Masih lagi hidup dalam keadaan susah. Mula belajar, mulakan sesuatu, buat tak habis. Kenapa tak habis? Sebab tak sure. Kan, sebab tak yakin, tak pasti boleh ke benda ni. Kan, kadang-kadang buat Facebook ad ke, buat marketing ke, online ke, kan, duit je habis kan. Tak habis. Kan, buat separuh jalan dan kadang-kadangnya tak jalan. Kan, dan lagi teruknya sebenarnya tak jalan-jalan dan mula pun tidak. Kan, sebab ada satu perasaan namanya fear. Okay, siapa pernah alami benda tu? Siapa pernah alami benda macam tu? Saya pun pernah dulu. Okay, so that's why lah saya mengambil satu keputusan untuk bayar yuran kedua. Sebab saya tak nak lagi diperbodohkan oleh keadaan. Nak tak nak, kita akan terhimpit dengan keadaan. Kan? Macam mana pun dalam hidup kita, kita akan terhimpit dengan satu keadaan yang teruk, sangat worse. Kalau kita tak betulkan segera hidup kita ni. Kalau kita tak betulkan, kita masih lagi melakukan ataupun membayar yuran, namanya dia yuran kebodohan. Maka sebab itulah, dan semua benda tu tak apa, kita just tulis balik kan. Apakah yuran kebodohan yang kita pernah lakukan? Apakah benda-benda yang tak bijak? Atau apakah benda-benda yang kita rasa kita nak buat? Tak apa, kita tulis dalam satu kertas, kita buang dia. Kita tak nak ulang lagi benda tu. Kita tak nak lagi benda tu berlaku lagi dalam hidup kita. Okay. So that's why saya memilih untuk, kan, saya pun banyak kali mengalami terpaksa bayar yuran kebodohan ni kan. Berapa banyak saya tak tahu, berapa banyak kos dia. Kan, mula-mula buat marketing dulu pun main belasah je. Kan, kita fokus kepada more on technical lebih kepada nak tekan butang mana, nak adjust yang mana, okay, mana button nak klik. Kan, sedangkan benda yang patutnya kita klik, benda yang sepatutnya kita faham adalah pelanggan. Okey, itulah benda nombor satu yang menjadi penekanan saya, iaitu pelanggan. So that's why lah benda tu menjadi topik utama apabila saya, sebelum saya bagi tahu anda, kan, sebelum saya bagi tahu anda apa strategi yang kita kena gunakan, saya akan bagi anda betul-betul faham dulu, kenali dulu manusia, fahami. Okey, fahami dulu pelanggan kita tu siapa. Okey, even pembunuh pun, dia nak bunuh orang pun, dia kena kenal dulu sasaran dia. Kan, biasa makan kat mana, siapa, kan, dia pun kenal pelanggan dia. Ni kan saya bukan suruh korang buat benda tu, ni contoh. Okey, so that's why saya ambil satu keputusan untuk bayar yuran pertama. Okey, siapa nak tahu yuran kedua yang lebih baik, yuran yang lebih memberikan kita kepastian, yuran yang memberikan kita satu benda yang nama dia hasil, result dia. Okey, dia memberikan kita numbers, kan, dia ataupun sales, kan, dia dapat menambah lebih ramai pelanggan. Okey, siapa nak tahu benda tu? Okey, siapa nak tahu perkara yang kedua ni? Okey, terima kasih kepada anda yang share live ni, tag kawan-kawan. Okey. Okey, moga-moga perkongsian petang macam ini memberikan anda manfaat. Okey. Okey kalau saya nak teruskan ni. Okey. Setiap petang macam ni kita buat satu session, kita bantu anda, kita beritahu apa pengalaman, apa yang saya fikir, apa yang saya rasa, kan, apa yang boleh membantu anda. Itu yang kita nak. Okey. Terima kasih. Baik. Okey. Sebelum kita nak teruskan benda ni, saya nak remind lagi sekali anda, tolong dengar live ni sampai habis sebab saya nak bagi hadiah kepada anda. Okey, dan nilai hadiah ni sangatlah besar dan sangat rugi kalau anda tak grab peluang macam ni. Okey. So nombor 2, yuran dia macam ni. Okey.
Okey, nombor 2 adalah benda yang paling anda nak buat keputusan adalah nama dia yuran kebijaksanaan. Okey. Nombor 1 tadi nama dia yuran kebodohan. Nombor 2 adalah yuran kebijaksanaan. Okey. Kalau anda memilih untuk tak nak bayar yuran yang pertama tadi iaitu yuran kebodohan, okey, anda terpaksalah wajib untuk bayar yuran kebodohan. Okey, tu still kena bayar. Tapi kalau kita bayar nombor 2 tadi, kita bayar yuran kebijaksanaan, insya-Allah dengan izin Allah kita dapat elakkan untuk bayar yuran kebodohan yang kita buat terpaksa bayar bila kita buat salah keputusan. Dan memanglah semua benda dalam dunia ada yuran dia. Kan, everything you nak buat kereta ke, nak beli kereta kena bayar, kena beli rumah kena bayar. Kan, even nak masuk toilet sekali pun kena bayar. Kan? Okey. Boleh ke boleh tu? Okey, so yang kedua ni yuran kebijaksanaan. Okey, nak tak nak kita kena bayar. Kita kena buat satu pilihan. Okey, semua benda kena bayar. Kan? Tak ada benda yang free. Kan? Semua benda kena bayar. Duduk kat Malaysia ni semua benda kena bayar. Kan? Duduk rumah pun kena bayar cukai pintu, kena bayar apa? Indah water, bil api air, semua kena bayar. Kan? Cuma apa beza dia? Apa beza dia kalau kita contoh kita ambil bila kita nak mengambil satu kelulusan akademik. Okey. Even tadi pun saya sempat lagi tengok-tengok kan nak mengambil diploma ke, bachelor ke ataupun degree kan. Sekurang-kurangnya yuran untuk degree tadi saya tengok kalau swasta ni, kalau saya ambil swasta tanpa bantuan kerajaan. Contohnya saya tengok range dia adalah antara RM30,000 hingga ke RM50,000 kan. Besar kos dia tu untuk nak belajar kan. Dan bila kita ambil belajar tu pun belum tentu lagi, belum confirm lagi dapat kerja, dapat job yang dia nak, dapat career dia, belum lagi. Itu benda yang berlaku. Okey, belum tentu lagi terjamin kan. Bila kita masuk kerja pula kan, boleh dapat balik return tu dengan cepat. Itu baru yuran pengajian. Belum lagi yuran makan minum, buku, tambahan apa benda semua, banyak lagi benda yang nak kena bayar. Dan belum tentu lagi kita dapat balik dia punya return on investment tu dengan cepat, dengan pantas. So sama juga dalam bisnes. Bila kita membayar satu yuran, kita nak creating, kita nak dapatkan dia punya result dia, kita nak dapatkan hasil jualan. Itu adalah apa yang kita nak buat. Okay. So kita naklah satu benda yang kalau anda boleh tahan untuk belajar daripada darjah 1 daripada darjah 1 sampai darjah 6 tahun, sambung lagi daripada form 5 dah 11 tahun, dah sambung lagi degree kan, mungkin anda degree 4 tahun, dah jadi 15 tahun kan. Kalau anda tahan 15 tahun, anda bayar yuran yang sangat banyak. Kalau anda cuba anda kira balik. Okay, cuba anda kira semula berapakah yuran yang telah anda habiskan. Okay, especially duit mak bapak kita kan. Sometimes hari ni kita masih lagi dah bekerja 2-3 tahun, even ada yang buat bisnes 10 tahun pun masih lagi tak dapat nak hantar mak ayah pergi haji kan. Itu bukan satu hutang yang kita panggil, itu adalah satu hutang yang hutang rukun Islam yang parent kita kepada Allah Ta'ala. Okay, kita masih lagi tak dapat bantu dia orang ni melunaskan kewajipan tu. That's why saya nak cakap, okay, bila kita belajar, bila kita mengeluarkan satu yuran kebijaksanaan, kita memerlukan satu komitmen. Okay, bukan sekadar kita bayar dan lepas tu kita macam alah tak apalah, suruh dia buatlah semua, tulislah, suruh Sifu lah tulis, ataupun suruh dia orang lah buat marketing kan, tolong dia, ambil dia lah buat tu buat ini kan. Kita belajar kat universiti pun lecturer akan bagi kita tugasan, dia akan memberikan kita assignment dan kita kena fikir sendiri. Okay, sebab apa yang dia nak buat lah, dia nak ajar kita how to think, macam mana cara berfikir, supaya bila dia tak ada, bila kita dah habis belajar, apa yang cara dia fikir tu. Kalau anda ambil course, contoh anda ambil course engineering, okay, apa yang anda buat adalah apa yang dia nak ajar anda, macam mana cara berfikir sebagai seorang engineer. Okay, macam mana anda buat keputusan tu, okay, tanpa ada guru masa tu. That's why dia tak suapkan. Tak adalah lecturer macam siapa kat sini nak buat assignment, tak apa nanti saya buatkan, bagi sini laptop, saya tolong buat.
Math sini saya tolong tuliskan assignment. Tak. Okay, itu bukan cara belajar yang betul. Okay, belajar pun kita nak mengajar anda untuk nak berdikari, kan. Setengah orang bila dia masuk kelas ke, join live saya ke, kan, dia mengharapkan macam kita buatkan, kita tunjukkan semua sekali benda sampai tak ada masa untuk berfikir dan hanya tiru bulat-bulat. No, itu bukan cara belajar yang betul. Okay, cara belajar adalah belajar untuk macam mana berfikir untuk buat keputusan itu. Dan belajar, kan, kalau anda belajar marketing, bukan kita tanya, bukan kita nak belajar semua benda sekaligus. Dia ada satu step dia. Dia ada step-step dia, kan. Boleh ke boleh ni? Okay, kalau kita nak bagi semua benda sekaligus, anda tak akan berkemampuan untuk buat itu tak akan berkemampuan untuk buatkan anda berfikir. Okay, anda hanya akan disuap, kan. Bila nanti contoh saya dah tak ada, anda dah tak boleh lagi nak buat lagi. Anda tak ada idea, kan. Nanti bila anda mengharapkan cikgu saja. Okay, even masa kat sekolah pun saya tengok kadang-kadang mak bapak, kan, yang bila anak dia cemerlang, bila anak dia hebat, dia tak hargai pun guru tu, kan. Bila anak dia hebat, dia akan cakap, alah, ni anak saya, kan, anak saya memang dilahirkan pandai. Ini semua saya yang mengajar dia, sebab tu dia pandai. Kan, ini didikan saya, didikan kami masa dia kecil, menyebabkan anak-anak kami ni pandai, kan. Tapi bila anak gagal, salah cikgu dah ni, kan. Ni cikgu lah tak ajar betul-betul. Tapi sometimes dalam kelas tu mungkin ada 40 orang. Dalam kelas tu ramai je, mungkin ada contoh dalam 5 orang yang dapat straight 10A. Tapi ada juga yang nombor 40 tu fail, kan, dengan guru yang sama, dengan modul yang sama, dengan tugasan yang sama. Tapi apa yang bezakan, okey, apa yang bezakan orang tu boleh dapat nombor 1 dan ada orang yang boleh dapat nombor last. Okey. Teka sikit. Cuba anda teka sikit. Agak-agaknya apakah beza dia? Apakah keputusan ataupun apakah cara yang membezakan sehingga kan menyebabkan keputusan dia tu berbeza, kan. Ada yang berjaya, ada yang gagal, kan. Tapi cikgu yang sama, sekolah yang sama, kurikulum yang sama, buku yang sama, okay, tugasan yang sama. Cuma apa beza dia dari segi kerajinan dia. Okay, siapa kat sini yang ada pengalaman macam tu, kan. Mesti ada, kan, dalam kelas. Cikgu yang sama, kita bayar yuran yang sama, okay, tapi ada orang yang sangat pandai dan ada orang yang mungkin kurang sikit, kan. Apa yang bezakan dia adalah kerajinan. Okey, boleh ke boleh ni? Okey, boleh ke boleh ni? Anda faham ke faham ni? Cuba komen dulu, anda faham ke faham? Kalau faham, cuba komen dekat situ. Cuba komen dekat situ, saya faham. Okey, baik. Apa yang bezakan dia adalah tindakan. Beza dia tadi adalah tindakan. Okey, tindakan yang beza. Mungkin budak nombor 1 dia rajin. Okey, apa yang cikgu cakap dia terus buat, dia terus ikut je. Tu kadang-kadang apa yang bezakan setengah orang adalah kadang-kadang bila orang berjaya, dia tengok dia tak banyak fikir. Bila dia bagi tugasan, dia jenis adalah anak murid yang ikut kata, dengar cakap. Okay, kan, bila dia cakap macam ni, dia tak fikir banyak, dia terus buat. Dia ikut cara saya ajar dia untuk berfikir, untuk nak buat marketing. Itu benda yang dia buat. Okay, bagi orang yang gagal pula macam mana dalam kelas, okay, mungkin cikgu bagi kerja rumah, dia tak buat, dia main-main dalam kelas. Orang lain belajar, dia bercinta monyet. Okay, macam, kan, macam kena je, kan. Ada tak yang macam tu? Orang suruh belajar, dia main-main. Okay, okey, boleh faham ke faham ni? Anda faham ataupun sangat faham ni? Okey, okey, mungkin tadi tak fokus dalam kelas, melawan cikgu, kan. Kadang-kadang bila kat dorm, dia siap kutuk cikgu lagi, kan. Cikgu tu, kan, kepala dia, kan, kenapa botak, macam tu. Contoh, kan. Okey, itu benda yang berlaku. Jadi membezakan tadi adalah tindakan dan usaha dia. Okay, even dia bayar yuran yang sama, dia bayar masuk kelas yang sama, tapi menghasilkan keputusan yang berbeza, kan. That's why anda kena, bila anda buat satu keputusan untuk bayar yuran kebijaksanaan pun, usaha dan tindakan anda perlu, komitmen anda tu perlu luar biasa, perlu tinggi. Kalau kita kata ada kelas, datang kelas. Kalau kita ada coaching, masuk coaching. Kalau kita ada live, masuk live dan tengok sampai habis, kan. Bila kita kata buat benda ni, dan dia buat betul-betul, kan. Bila kita berikan tugasan ataupun perkara yang kita suruh buat, buat betul-betul.
Kan? Bila perkara yang saya buat untuk anda beri tu, bila saya berikan perkara untuk anda buat tu, itu adalah untuk nak mencapai, saya nak bagi anda nak capai apa yang you nak. Kan, BYU, untuk bahagikan BYU, kan. Boleh ke? Boleh ni? Okey, boleh ke? Sangat boleh. Cuba komen dulu. Okey. Okey, jangan lupa kejap lagi kita nak berikan kita nak berikan hadiah percuma kepada anda. Okey? Boleh ke? Boleh ni? Siapa dah tak sabar untuk dapat hadiah daripada saya? Okey? Okey. Okey, tapi jangan lupa ajak kawan-kawan anda apa semua untuk berada sama-sama dalam live ni. Okey. So ramai juga orang kadang-kadang bila dibayar yuran kebijaksanaan ni, apa yang dia buat adalah dah bayar ni, kenapa tak dapat capai target pun, kan? Mungkin nak target 10,000 yang pertama, kan? Dan dia kelam kabut, dia macam alah, apa hal ni? Kan? Apa sal tak dapat hasil lagi ni? Semalam dah buat posting dah tekan boost post dah. Kenapa tak ada jualan lagi? Kan? Sama juga, semua benda yang kita buat tu ada proses dia, ada dia punya fasa dia. Mula-mula nak benih, lepas tu hari-hari nak kena siram, kena bajakan dia, kan? Kena kena jaga, kan? Kalau dia ada lebih-lebih ranting patah ke, kena trimkan dia. So sama juga bila anda buat marketing, bila anda buat online marketing, kan? Mula-mula kena belajar. Dan jangan expect bila anda pergi belajar, kan? Bila pergi belajar, jangan expect macam everything macam boleh faham terus dalam tu. Tak. Okay, at least anda dapat 3 point pun. Contoh kalau anda berada dalam live ni, kan, kan saya berikan 2 jenis yuran. Kalau anda dapat faham satu pun dah cukup. Tapi janganlah macam tu, kan. Tapi apa yang saya nak katakan ini adalah anda kena betul-betul trust the process. Kalau anda dapat separuh daripada apa yang anda dah belajar pun, dah bersyukur sangat-sangat. Kan, bila dah dapat tu, apa yang anda kena buat adalah anda kena buat tindakan. Itu nama dia progress, kan. Bukannya nak satu benda tu nak perfect terus, kan. Tapi kita nak satu benda yang in progress, benda yang ada dia punya perkembangan dia. Sama juga bila kita kan, bila kita nak makan pun ada proses dia. Kan, kena masak dulu, kena hidang dulu, baru boleh makan, baru kenyang perut kita, kan. So sama juga dalam bisnes kita ni, ada proses dia. Okey. Boleh ke? Boleh ni. So tadi kan saya kata nak berikan hadiah kepada anda. So saya nak berikan hadiah kepada anda pada petang ni. Jangan lupa dapatkan buku ini. Saya nak berikan kepada anda secara percuma. Okey, percuma ni, serius babe. Saya nak beritahu kepada anda, saya nak bantu anda. Okey, saya nak bantu anda, saya nak berikan benda ni secara percuma. Okey, nilai sebenar buku ni adalah RM60. Okey, RM60. Kalau saya jual benda ni RM60, tapi saya tak launch lagi, saya nak berikan kepada anda secara eksklusif. Okey, dapatkan buku ni segera. Dan benda ni bukan kena bayar, babe. Percuma je saya nak bagi kepada anda. Okey, saya hantar buku ni ke rumah anda. Okey, tebal ni. Okey, dalam ni saya kupas banyak, ada 11 topik. Ada 11 topik. Contoh dia macam kenapa perlu onlinekan bisnes, okey, 5 kunci utama marketing, okey, teknik zero cost marketing, teknik marketing dan macam-macam lagi kita kongsikan dalam buku ni. Okey, so sangat rugi ke? Sangat gila rugi kalau anda lepaskan peluang ni untuk dapatkan barang ni. Saya berikan secara percuma, bukan saya suruh anda bayar pun. Okey, boleh faham setakat ni? So macam mana nak dapatkan buku ni adalah nanti tim saya akan berikan link dekat bawah. Okey, tim saya akan berikan link di bawah. Anda tekan link tu, isi maklumat anda dan kita akan kontak anda untuk berikan buku ini secara percuma. Okey, boleh ke? Boleh. So macam mana hari ni belajar, macam mana petang ni belajar. Okey, so anda kena buat keputusan sama ada anda nak bayar yuran kebijaksanaan ke yuran kebodohan, kan. Yuran kebodohan ke yuran kebijaksanaan, kan. Cuba anda fikirkan kat situ. Cuba anda fikirkan dan komen. Anda nak bayar yuran kebijaksanaan ataupun anda nak bayar namanya yuran kebodohan. Okey, so itu benda yang satu keputusan yang anda kena buat dengan segera. Dan kalau anda buat keputusan tu,
Okey, kalau anda buat satu keputusan untuk bayar yuran kebijaksanaan, okey, maka anda perlu committed, insya-Allah. Okey. So saya mendoakan insya-Allah kita dapat jumpa lagi di dalam sesi live akan datang. Bagi anda yang telah dapatkan buku ni, saya ucapkan terima kasih dan saya harap anda dapat banyak lesson ataupun banyak bila anda buat tindakan dengan apa ilmu yang ada dalam buku ni ataupun tengok daripada sesi live saya harap anda dapat result. Okey, terus committed. Kalau ada apa-apa tak faham, terus tanya saya, okey, terus tanya saya di dalam komen dan insya-Allah saya nak bantu anda. Saya serius memang nak bantu anda. Okey, boleh saya rasa kita cukup saja untuk setakat ni. Untuk petang ni kita jumpa lagi. Malam ni jangan lupa malam ni saya nak sharekan satu topik yang sangat power. Malam ni saya nak berikan satu tajuk yang sangat power. Okey, kalau anda nak tahu, malam ni jumpa lagi saya dan live di page Aku Rizal Kanai. Okey, bye bye. Assalamualaikum.